Al-Ustaz, silakan. 14 minit. Terima kasih Datuk Ini Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beli kebarung di Pekan Lama, singgah minum di Alun Merah. Sudah berpuluh tahun lamanya Al-Ustaz kini menempa sejarah. Dari gurun ke Sungai Petani, singgah minum sirap selasih. Datuk Speaker baik pekerti, Al-Ustaz mohon menjunjung kasih. Silakan. Tuan Yang Dipertua, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang Dipertua dan semua ahli berhormat kerana memberi ruang kepada Al-Ustaz untuk turut sama-sama berbahas usul menjunjung kasih titah Puan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong pada kali ini. Terlebih dahulu saya menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pengundi di Al-Ustaz yang telah memilih Perikatan Nasional buat kali pertamanya untuk mewakili suara rakyat Al-Ustaz untuk dibawa ke Dewan Parlimen Yang Mulia pada hari ini. Tuan Dipertua, berdasarkan titah diraja yang telah pun dilaksanakan sebelum ini, ucapan saya akan berkait dengan 3 perkara utama mengenai hubungan kerajaan persekutuan dan negeri, yang kedua kebebasan bersuara dan yang ketiga tadbir urus yang baik. Tuan Yang Dipertua, sebagai sebuah negara yang mengangkat semangat federalisme menjadi asas pentadbiran negara, kerajaan perlulah memastikan hubungan dua hala antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sentiasa kekal dalam keadaan yang harmoni dan stabil, termasuk kepada negeri-negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Kerajaan persekutuan perlu menzahirkan semangat federalisme dengan kerajaan negeri serta meraihkan pegawai dan kaki tangan kerajaan di negeri berkenaan agar tidak dilihat membelakangkan kerajaan negeri. Saya mengambil contoh apa yang berlaku di Kedah baru-baru ini. Ada beberapa orang menteri persekutuan yang hadir ke Kedah atas urusan rasmi kerajaan, tetapi tidak mengambil tindakan bertemu dengan tuan rumah, iaitu Yang Berhormat Menteri Besar. Bahkan Menteri Besar, ADUN dan ahli parlimen pembangkang tidak dijemput hadir dalam majlis berkaitan yang melibatkan Yang Berhormat Menteri, majlis kerajaan. Masuk rumah orang, tak jumpa tuan rumah, duduk ikut suka, masuk dapur, masak guna berah orang, tidur bilik orang, tidur atas katil orang sesuka hati. Kecuali hanya seorang saja menteri persekutuan yang tinggi adab dan budi, menghormati prinsip federalisme, iaitu Menteri MITI. Beliau boleh jadikan contoh diikuti oleh menteri-menteri lain. Saya cadangkan Yang Berhormat Menteri MITI selepas ini join sebelah sini dan menang pilihan raya, insya-Allah. Saya juga dimaklumkan ada agensi persekutuan di negeri yang telah diarahkan untuk tidak menghadiri apa-apa jemputan mesyuarat ataupun majlis yang melibatkan kerajaan negeri. Bahkan sekolah-sekolah juga diarahkan untuk tidak menerima apa-apa sumbangan daripada ahli parlimen pembangkang. Sampai begitu sekali. Adakah ini terjemahan kerajaan perpaduan berdasarkan falsafah madani? Hanya menghormati pengundi yang memilih PHBN sahaja dan menafikan hak rakyat lain yang tidak memilih mereka. Politik beginilah politik lapuk ini ditolak oleh rakyat. Parti politik yang mengamalkan politik begini telah ditolak dalam pilihan raya ke-14 dan pilihan raya 15 yang lalu. Sewajarnya kita hari ini bergerak ke depan, mengamalkan politik yang matang sejahtera, memberi manfaat kepada semua. Ini bukan kerajaan PHBN, tapi ini kerajaan Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Dalam pada itu, saya juga ingin menarik perhatian kerajaan persekutuan berkaitan bayaran pampasan pajakan Pulau Pinang kepada negeri Kedah. Jumlah itu pada tahun 2018 hanya berjumlah 10,000 sahaja. Kemudian dinaikkan kepada 10,10,000. Mewakili negeri Kedah, saya mohon kadar bayaran pampasan pajakan Pulau Pinang kepada negeri Kedah dinaikkan kepada 200 juta seperti mana yang telah dibayar oleh kerajaan persekutuan pada tahun 2018 yang lalu. Jumlah tuntutan ini tidak termasuk bayaran air mentah secara percuma yang belum pernah dibayar oleh kerajaan negeri Pulau Pinang kepada Kedah sampai hari ini. Selain itu, pengorbanan Kedah dalam memelihara sawah padi juga patut diberi perhatian. Kedah ibarat abang sulung yang terpaksa berkorban, tak belajar tinggi untuk menyara adik-adiknya supaya cukup makan. Berdasarkan rekod yang ada, tanah sawah padi di Kedah seluas 299,000 hektar membekalkan 41.84% pengeluaran padi negara.
Jika tanah ini diubah statusnya kepada tanah industri, negeri Kedah dianggarkan dapat mengutip hasil baharu yang berjumlah 177 juta. Inilah nilai yang dituntut oleh Kedah kepada Kerajaan Persekutuan. Ini yang penting sebagai satu usaha keterjaminan makanan negara ataupun National Food Security dengan izin. Kerajaan juga diingatkan agar mentadbir memakmurkan negara ini dengan acuan neraca keadilan dan profesional. Ini termasuklah keputusan kerajaan untuk mengurangkan peruntukan pembangunan daripada 3.8 juta kepada 1.3 juta. Dan perlulah ini ditimbangkan semula. Saya yakin ahli yang berhormat di sebelah sana juga bersetuju dengan pandangan ini. Cuma barangkali mereka tidak berani bersuara. Peruntukan tersebut tidak wajar dikurangkan. Bahkan perlu ditambah lagi bagi memastikan kepentingan rakyat terpelihara khususnya bagi kawasan parlimen luar bandar. Sehingga ke hari ini peruntukan pembangunan yang sepatutnya dinikmati oleh ahli parlimen pembangkang masih dinafikan. Dan saya mendesak peruntukan ini dapat disalurkan bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, sebagai negara yang mengamal dan mendukung semangat kebebasan bersuara, kerajaan perlu bersikap terbuka, meraihkan pandangan khususnya dalam kalangan anak muda. Kerajaan perlu menjadi pendengar kepada anak muda melalui komentar kritikan yang dilontarkan oleh mereka terutama media sosial. Ironinya, Manifesto Pakatan Harapan dalam perkara 17 mengemukakan janji menjamin kebebasan bersuara anak-anak muda dan tidak akan mengenakan tindakan undang-undang jika mereka bersuara. Adakah kerajaan hari ini sedang menyekat manifesto yang mereka sendiri perjuangkan? Namun, apa yang berlaku hari ini, kerajaan campuran telah mengenakan intimidasi terhadap pengamal media yang mengkritik kerajaan. Seorang aktivis media sosial diminta hadir ke Balai Polis Bandar Hilir pada 14 Februari dan disoal siasat selama lebih 6 jam. Hanya kerana 3-4 patah posting dalam Facebooknya. Turut menyedihkan apabila berlaku tindakan intimidasi oleh laskar-laskar cyber pihak penyokong kerajaan terhadap 3 orang tiktokers wanita muda yang akhirnya membawa kepada diskriminasi dan gangguan seksual di media sosial hanya kerana mereka meluahkan pandangan di media sosial berkenaan kerajaan hari ini. Ya, sila sahabat saya. Al-Ustaz, terima kasih. Al-Ustaz, terima kasih. Datuk Speaker, cuma nak tanya sikit ya. Soal berkaitan dengan TikToker ni kan. Apa yang disuarakan ataupun apa yang diucapkan oleh Pesuruhjaya PAS Negeri Perak semasa kempen. Kan dia kata kalau Perdana Menteri ini menang nanti dia akan benarkan LGBT. Jadi saya nak minta pandangan sikit, komentar sikit daripada Al-Ustaz. Sebab saya rasa ini adalah merupakan satu fitnah. Fitnah yang hidup yang dilakukan oleh Pesuruhjaya PAS Negeri Perak. Terima kasih, Al-Ustaz. Terima kasih sahabat saya. Prinsipnya mudah seperti disebut oleh Yang Berhormat Paguh tadi. Yang benar, benar. Yang tak benar, tak benar. Kita hanya menyokong prinsip benar. Yang tak benar, semua patut tak menyokong. Tidak cukup dengan itu, seorang pengguna Facebook yang bernama Siti Aisyah Sheikh Ismail yang mengaitkan dirinya dengan JCOM daripada pihak sebelah sana telah memuat naik identiti 3 orang tiktokers wanita muda itu dalam FB-nya. Tindakan ini mendedahkan 3 orang tiktokers wanita itu kepada kejadian buli cyber sehingga ke tahap gangguan seksual. Apa keperluan memuat naik identiti 3 orang tiktokers wanita muda ini sedangkan perkara itu masih disiasat pihak berkuasa? Kelihatan seperti tidak ada tindakan serius daripada pihak kementerian berkenaan terhadap isu ini. Tuan Datuk Yang Bertuah, kita dapati isu-isu salah guna kuasa dan rasuah telah terbukti sebelum ini berlaku akibat wujudnya pemusatan kuasa yang diamalkan oleh Perdana Menteri ketika itu. Kesannya, rakyat telah menolak mereka yang terpalit dengan salah laku ini dalam pilihan raya. Namun, amalan tersebut didapati turut diamalkan dalam pentadbiran kerajaan campuran hari ini. Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan adalah orang yang sama. Ini juga bertentangan dengan prinsip dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkenaan separation of power dengan izin. Saya teringat ucapan Yang Berhormat Kota Raja dalam siri ceramah-ceramah sebelum daripada ini. Dibuat satu analogi. Perdana Menteri mohon bertanya kepada Menteri Keuangan bertanya kepada penasihat, akhirnya lulus. Adalah ucapan itu diulang-ulang sebut dalam kempen ceramah. Cuma hari ini peliknya, suara tersebut tidak lagi diulangi oleh Yang Berhormat Kota Raja pada hari ini. Tak tahu macam mana jadi. Kerajaan campuran pimpinan Yang Berhormat Tambun juga telah menunjukkan satu tanda aras yang baru apabila melantik ahli keluarga menganggotai jawatan kuasa penasihat kepada Menteri Keuangan.
Adakah ini, apakah tanda aras begini akan menjadi, apakah tanda aras ini akan menjadikan urusan kerajaan lebih telus? Ustaz minta laluan. Ustaz, pendang. Pendang dulu. Ustaz. Bagi pendang, saya pendang dekat dengan Ustaz. Terima kasih, betul, terima kasih Ustaz. Saya nak sebut lagi sekali. Tadi dinukilkan ceramah-ceramah Kota Raja. Ini nak sebut juga, dalam penggal yang lalu, saya sering kedengaran disebut penyamun, perompak, pencuri, penyangak. Terutamanya daripada Jelutong. Tapi sekarang ni sudah cumulu apa semua ni, macam mana hilang prinsip. Where they gone to that with the prinsip? Dengan izin. Termasuk 1NBB, tak dengar dah sekarang. Bila duk berpeluk cium, mungkin sedap kot ayat liuk masing-masing. Jadi lupalah. Okey, baik, terima kasih. Ya, membuat Datuk. Sambung lagi satu. Tak, pasal tadi ni apa Menteri Kesihatan masuk ke Pendang, hari ni mula operasi Hospital Pendang, cukup tidak ada adab. Langsung tak maklum. Saya setiap 3 bulan saya akan monitor progress Hospital Pendang. Menteri Kesihatan ni masuk, Esko Kesihatan duduk sebelah rumah ya, jalan kaki pun sampai pun tak dimaklumkan. Esko Kerajaan Negeri Kedah. Kesihatan, ya, Pak. Minta laluan. Pendang. Saya sambung ucapan sejak Jelutong. Alustar minta laluan. Saya sambung ucapan. Alustar dulu kulim. Saya tak bagi. Memandangkan Jelutong Kerajaan disebut campuran pimpinan Yang Berhormat Tambun hari ini juga boleh beri laluan. satu tanda aras baru apabila melantik ahli keluarga menganggotai jawatan kuasa penasihat menteri. Alustar berani beri laluan. Apakah tanda aras begini akan menjadikan urusan kerajaan lebih telus? Alustar berani beri laluan untuk sambut jawapan saya. Nepotisme ini tidak memberi implikasi. Ada penyamun di sebelah sana pun ada. Walaupun ianya adalah pelantikan secara pro bono, namun ianya masih terdedah kepada berlakunya konflik berkepentingan. Kalau tak berani beri laluan, jangan sebut nama. Sila. Sila Jelutong. Ya. Kalau tak berani beri laluan, jangan sebut. Baik, dia beri. Alustar berikan. Jelutong. Dah bagi laluan, tak nak cakap pula. Siapa yang tak balik? Jelutong diberi jawapan. Diberi laluan sekarang. Tanya. Isu skandal, isu penyamun, isu pencuri, isu penyangak. Saya nak tanya balik. Kita tanya Yang Berhormat Pagoh berkenaan 300 juta yang SPRM bekukan dalam akaun bersatu. Isu 92.5 bilion. Datuk Speaker ni tak berkaitan dengan ucapan Saya tanya balik. Yang penyamun, pencuri, penyangak, tanya Pagoh. Saya tanya balik. Boleh beri jawapan? Okey. Datuk Speaker, 1MDB dah bersih dah 1MDB. Jelutong masuk lambat, tadi Pagoh dah jawab. Saya minta Jelutong lain kali masuk awal. Terima kasih. Tak, saya minta penjelasan sekali lagi. Saya tak izin. Saya sambung. Kalau pendang boleh jawab. Jika dirujuk kepada artikel Mufti Wilayah Persekutuan yang menulis mengenai nepotisme kronisme pada 5 Disember, Mufti Wilayah Persekutuan juga menegah perbuatan kronisme dan nepotisme ini. Boleh rujuk dalam tulisan yang Sahibul Samah Mufti Wilayah Persekutuan. Datuk Speaker, ada masalah lagi ke ataupun sambung lepas rehat? Saya rasa boleh habiskan kita dengan menggunakan peraturan 100. Saya bagi sampai 1:14 minit. Silakan. Baik, Datuk Speaker. Terima kasih. 1:4 minit. Silakan. Alustar minta laluan sikit, Alustar. Habiskan. Baik, saya nak landing ucapan saya ini dengan isu-isu di Alustar. Dalam kesempatan ini saya mewakili rakyat Alustar memohon kerajaan memberi perhatian serius terhadap usaha membangunkan Bandaraya Alustar sebagai bandaraya warisan dan bandaraya tertua di Malaysia. Usaha Bandaraya Alustar sudah mencecah 288 tahun. Sudah tentu infrastrukturnya perlu dinaik taraf dan ditambah baik. Setakat ini pelancongan hanya tertumpu kepada Langkawi. Alustar juga sebenarnya sangat berpotensi untuk dibangunkan sebagai destinasi pelancongan. Pembangunan Sungai Kedah misalnya. Permohonan untuk membangun sungai ini telah dipohon kepada pihak Kerajaan Persekutuan sejak RMK 12 lagi. Sehingga kini difahamkan belum diluluskan. Permohonan berjumlah 96 juta ini mengandungi 12 komponen penting. Pembangunan kampung tradisional, naik taraf pekan Cina, pengukuhan tebing sungai, projek Jetty River Cruise dan lain-lain lagi projek. Selain itu ada satu lagi isu penting yang memerlukan perhatian. Bandaraya Alustar ada sawah padi dalam bandar. Ini menyebabkan perkembangan pembangunan urbanisasinya tidak serancak bandar-bandar lain. Pembangunan yang rancak di bandar lain berhampiran Alustar akan menghimpit dan memberi kesan kepada Alustar. Oleh itu, Alustar memerlukan insentif fiskal daripada Kerajaan Persekutuan bagi mengelakkan pembangunan di kawasan sawah padi. Kalau hendak membeli kain, belilah kain tahan pelasah. Kalau kita memilih pemimpin, pilihlah pemimpin tiada rasuah.
Jelapang padi negeri bergelar, suasana hijau jauh terbentang. Bersih stabil, semangat berkobar, prihatin rakyat, slogan dijulang. Dan untuk ini Bertuah saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Yang Hormat.